Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini ialah pengawalan aras gula dalam darah. Pengawalan aras gula dalam darah. Okay, glukosa diperlukan untuk proses respirasi, dan aras gula dalam manusia adalah kira-kira 90 mg dalam 100 cm padu darah. Oleh kerana glukosa ini adalah bahan yang larut dalam air, maka ia boleh mempengaruhi tekanan osmosis darah. Oleh itu, kepekatan aras gula dalam darah sangat penting untuk dikekalkan, kerana dia akan mengekalkan bentuk sel. Sebab jika tekanan osmosis darah meningkat atau menurun, ini akan mengubah kepada bentuk sel darah merah dan juga sel-sel yang lain. Okey. Raja menunjukkan mekanisme suap balik negatif yang terlibat dalam aras gula dalam darah. Okey. Aras gula dalam darah adalah kira-kira 75 hingga 100 mg dalam 100 ml darah. Okey, apabila aras glukosa meningkat, bila aras glukosa ni meningkat? Bila lepas kita makan, Selepas kita makan, lakunya proses pencernaan dan juga proses penyerapan makanan tercerna daripada ileum, maka aras glukosa darah akan meningkat. Ni akan dikesan oleh apa? Oleh hati, di mana aras gula yang berlebihan tu akan merangsang perimbisan hormon insulin. Hormon insulin ni dihasilkan di mana? Dihasilkan di pankreas, tetapi dia akan dihantar ke hati. Okey. Kemudian apa hormon insulin ni buat? Dia akan merangsang pertukaran glukosa yang berlebihan. Dia akan melakukan proses ni apabila glukosa tu lebih je. Kalau tak lebih, dia tidak akan tukarkan kepada apa? Kepada glycogen. Dia akan disimpan di hati kemudian. Proses ni berlaku dekat hati. Okey, penggunaan glukosa untuk respirasi akan meningkat. Maknanya proses respirasi akan meningkat, dan pertukaran glukosa berlebihan kepada lipid. Maknanya semua proses tu adalah untuk mengurangkan aras glukosa darah. Ini menyebabkan aras glukosa darah menurun ke paras normal. Begitu juga macam kita masa bulan puasa ni, kita sahur kan. Okey, bila kita sahur, kita makan. Okey, selepas beberapa jam proses pencernaan berlaku, maka proses ni aras glukosa meningkat, dia akan menurun semula. Okey, kemudian apabila glukosa darah menurun, bila kita dah puasa, dah tengah hari, dah lapar, aras glukosa darah menurun, kita tak mati pun. Kenapa? Ketika ni pankreas akan merimbiskan satu hormon yang lain, iaitu glukagon. Dia akan merangsang pertukaran glycogen kepada glukosa di hati. Masa kita sahur tadi, selepas kita sahur, glukosa yang kita makan tadi disimpan. Kali ni dia akan tukarkan semula kepada daripada glycogen kepada glukosa di hati. Kalau ada lipid pun, dia akan tukarkan daripada lipid kepada glukosa. Ini menyebabkan aras glukosa darah meningkat kepada aras normal. Maknanya kalau kita masa pun kita tak matilah, sebab kita ada tenaga simpanan. Okey. Selepas bersarapan, hasil pencernaan karbohidrat iaitu glukosa diserap ke dalam kapilari darah villus pada ileum. Pada ileum, kita lukis. Ini dinding ileum, satu lapisan sel. Kita ada belah dalam dia lektil untuk pengangkutan bahan lipid. Kemudian tengah dia ada kapilari darah. Okey, ada kapilari darah. Okey, kemudian
Glukosa diserap ke dalam kapilari darah vilus pada ileum. Okey, mana sini kalau ada glukosa sini dia akan diresap lalu dinding epitelium, kemudian barulah masuk ke dalam kapilari darah. Merangsang sel beta pada kelompok sel Langerhans di pankreas untuk merembeskan hormon insulin ke dalam darah. Di hati, hormon insulin akan menukarkan glukosa yang berlebihan dalam darah kepada glikogen dan disimpan di sel otot dan juga di sel hati. Pertukaran glukosa kepada glikogen merupakan mekanisme suap balik negatif bagi menurunkan aras glukosa yang tinggi dalam darah kepada aras glukosa yang normal. Apakah akan berlaku sekiranya aras glukosa darah menurun dan menjadi lebih rendah daripada aras normal? Okey, dalam keadaan aras glukosa yang rendah, sel alfa pula Langerhans dirangsang untuk merembeskan hormon glukagon. Di hati, hormon glukagon menukarkan glikogen kepada glukosa. Akibatnya aras glukosa yang rendah akan dapat dinaikkan dan dikembalikan kepada aras glukosa yang normal. Okey, sudut info di sini, otak memerlukan glukosa sebagai sumber tenaga. Sekiranya aras glukosa darah menjadi kurang daripada 40 mg per 100 ml darah, otak gagal menjalankan segala fungsi terkawal dalam suatu keadaan dan dipanggilkan keadaannya hypoglycemia. Hypoglycemia. Hypo makna kurang. Glycemia tu gula dalam darah. Ramalkan kesan yang akan berlaku sekiranya terlalu banyak pula hormon insulin disuntik ke dalam badan. Okey, sekarang insulin ni diperlukan untuk nak kurangkan gula dalam darah. So kalau insulinnya banyak sangat, maka gulanya banyak pula turun. Ini memberi kesan hypoglycemia juga. Okey, dan boleh koma juga.